Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas keizinan Allah. Pertemuan kita pada malam ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan keizinan dengan hidayahnya dan juga dengan taufiknya. Alhamdulillah, kita akan dapat meneruskan lagi pembelajaran berkenaan dengan kita mencari hikmah, kita mencari petunjuk daripada kita melihat daripada kita melihat pembuka di sebalik pembuka dan penutup surah-surah di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah pun memasuki juzuk yang ke-30, yang mana malam ini merupakan siri yang kedua untuk perbincangan di sebalik pembuka dan penutup surah bagi juzuk 30, yang mana pada minggu yang lalu kita telah selesai membicarakan tentang surah An-Naba, surah nombor 78, sehinggalah kepada surah Al-Infitar, iaitu surah yang ke-82. Malam ni insya-Allah kita akan membicarakan lagi beberapa surah, bermula daripada surah Al-Mutaffifin yang merupakan surah yang ke-83 selepas surah Al-Infitar, dan kita akan bincang sehinggalah kepada surah yang ke-100, surah ke-88, iaitu suratul Ghashiyah. Jadi sesiapa yang ada Al-Quran, terjemahan khususnya, kalau tuan-tuan nak melihat keseluruhan ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin, tetap boleh lihat bermula pada muka surat 587 sehinggalah surah Al-Ghashiyah muka surat 592. Saya akan paparkan nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan puan boleh melihat di grup WhatsApp yang telah saya edarkan sebentar tadi. Moga-moga boleh menjadi rujukan sepanjang kita mempelajari, sepanjang kita bertemu pada malam ini. Jadi saya akan paparkan nota, tetap boleh lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Mutaffifin sama seperti surah-surah yang lain yang mempunyai tujuannya, mempunyai objektifnya. Tidak ada mana-mana surah di dalam Al-Quran yang tidak mempunyai objektif. Maka surah Al-Mutaffifin ini seperti yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan dalam kitabnya Dilalatul Asma'il Suwaril Quraniyah. Beliau setelah mengkaji keseluruhan ayat di dalam surah Al-Mutaffifin,
Kita sedia maklum surah Al-Mutaffifin ni surah yang mengandungi 36 ayat. Jadi kita ulang balik, tujuan surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang Allah mengingatkan tentang bagaimana adilnya Allah itu ketika mana membuat timbangan di hari akhirat. Ada berkaitan dengan timbangan ketika mana di dunia, dan Allah juga nanti akan membuat proses timbangan. Kalau di dunia ni manusia ini menimbang, menyukat, ada yang curang, ada yang menipu, Allah juga memberitahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala juga akan menimbang amal kita. Allah akan membuat perhisapan kepada kita. Tetapi timbangan Allah, perkiraan amal kita, ianya dilakukan dengan penuh keadilan. Jadi ini secara ringkas bagi tujuan Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Yang mana siapa yang pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk, dia telah pun mempelajari tentang tujuan surah Al-Mutaffifin. Siapa yang pernah mengikuti modul penamaan surah pun telah kita terangkan tujuan bagi surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini daripada 36 ayat dapatlah dicari pembukanya. Maka pada pembukaan surah Al-Mutaffifin, kita rujuk ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ketiga. Ada berkaitan dengan Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu apa? Al-Mutaffifin merujuk kepada orang yang berlaku curang. Curang dalam apa? Jadi kita kena baca pada ayat nombor 2 dan kita kena baca pada ayat nombor 3. Dalam pembukaan surah Al-Mutaffifin, bukan sekadar Allah menjelaskan ada orang yang curang dalam timbangan, dalam sukatan. Tetapi pembukaan surah Al-Mutaffifin, Allah memberikan ancaman. Allah menakut-nakutkan kepada Al-Mutaffifin. Apa ancaman tersebut? Ancaman tersebut adalah wailun. Sebab itu kalau diterjemahkan wailun, ia merujuk kepada kebinasaan. Walaupun ada ulama mengatakan ia adalah sejenis neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau digunakan wailun ini, ia merupakan satu janji untuk mendapat kecelakaan. Jadi pembukaan surah Al-Mutaffifin ini, Allah memberikan janji kecelakaan bagi siapa-siapa yang curang. Ayat 1 sampai ayat 3. Jadi kita tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailah, celakalah, binasalah bagi orang yang curang. Okay, dia curang dalam isu apa? Alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta sukatan dia itu biarlah sempurna. Wa idza kaluhum aw wadhanuhum yusirun. Tetapi apabila mereka menyukat pula, menimbang pula untuk orang lain, mereka itu berlaku curang. Mereka mengurangkan sukatan tersebut. Jadi kalau kita lihat pada ayat 1 hingga 3 ni, kita mendapati iaitu watak manusia yang al-mutaffifin dalam apa? Dalam kaluhum awadhanuhum. Dalam timbangan dan sukatan. Itu pembukaan.
apabila kita lihat kepada penutupan, okay, kita tengok kepada penutup, okay, penutup bagi surah Al-Mutaffifin, okay, kita boleh ambil pada ayat yang last sekali, iaitu ayat yang terakhir, ayat yang ke-36. Ayat 36 ni, Allah menjelaskan tentang orang yang kafir. Kenapa orang yang kafir ini? Okey, orang yang kafir di sini, mereka juga akan mendapat kecelakaan. Maknanya, pembuka ada manusia mendapat kecelakaan. Penutup ada manusia juga dia dapat kecelakaan. Apa bezanya? Okay, nanti kita akan terangkan. Jadi kita tengok dulu ayat 36. Allah mengatakan hal thuwibal kuffar. Tidakkah orang yang kafir itu makanu yafa'alun, mereka telah diberi balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Okay. Bagaimana kita nak cari maklumat dari pembukaan dan penutupan? Okey. Isu sama pada pembuka dan penutup ni, isunya adalah tentang kecelakaan yang Allah akan timpakan. Bezanya, kalau dekat pembukaan Allah menyebut secara spesifik manusia itu adalah al-mutaffifin. Tetapi pada penutupan seperti ayat 36, Allah menyebut secara umum siapa dia? Orang yang kafir. Orang yang kafir ni dia ada banyak kesalahan. Sebab tu disebut umum kafir. Orang yang kafir mungkin dia tak terlibat dalam membuat timbangan dan sukatan, tetapi apa saja perbuatan dia kafir, dia akan mendapat kecelakaan. Maknanya kalau pembukaan Allah menyebut secara spesifik jenis manusia, amal manusia yang akan dapat kecelakaan. Tetapi pada penutupan Allah menjelaskan secara umum manusia yang kufar, orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita belajar ciri-ciri orang kafir ni, ada banyak amalan. Jadi itulah maklumat yang dapat kita belajar pada pembukaan dan penutupan bagi surah Al-Mutaffifin. Jadi itu secara ringkas yang dapat kita pelajari. Kita lihat kepada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, kita sudah mengetahui ia mengandungi 25 ayat. Surah Al-Insyiqaq ni, dia adalah kita kata apa, surah Al-Insyiqaq ni dia adalah surah yang berkait rapat dengan dua surah lain, iaitu surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. Kita dah belajar surah Takwir, kita juga dah belajar surah Infitar. Jadi kawan kepada At-Takwir Al-Infitar adalah Al-Insyiqaq. Kenapa saya istilahkan kawan? Kerana tiga surah ni, At-Takwir, Al-Infitar dengan Al-Insyiqaq, merupakan surah yang Nabi suruh kita faham, yang mana ketiga surah ini adalah surah yang dapat membawa kita kepada melihat
kita dapat membawa diri kita seolah-olah kita dapat melihat bagaimana kiamat itu dia terjadi dan apa yang akan berlaku di hari kiamat. Itu tiga surah tu. Jadi surah Al-Syiqaq ni adalah surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa langit, bumi, manusia ini mereka akan menyerahkan diri kepada Allah. Langit tunduk pada Allah, bumi tunduk kepada Allah, apatah lagi manusia. Semua makhluk-makhluk ini mereka akan tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Jadi surah ini dia mengajak manusia ni supaya apa? Masa dekat dunia ni tunduklah. Pasrah, terima, ikut apa saja petunjuk dari Allah. Kalau tidak mahu tunduk pada Allah, maka kamu nanti secara tidak langsung kamu akan tunduk kepada Allah nanti di hari akhirat. Okay, ini kita nak cerita dari sudut tujuan. Jadi saya tak perlu nak panjangkan perbincangan tentang tujuan surah sebab kita pernah belajar. Jadi kita lihat kepada pembukaan surah Al-Insyiqaq. Ya, surah Al-Insyiqaq ada 25 ayat. So macam mana kita boleh melihat apa yang kita nak cari dekat pembuka ni? Kalau kita tengok pada pembukaan surah Al-Insyiqaq, kita boleh ambillah pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-5. Kalau kita baca pada ayat pertama dengan ke-5, ada dua perkara yang berlaku semasa terjadinya hari kiamat. Dua perkara itu apa? Iaitu as-sama', iaitu langit, dan juga al-ardu, iaitu bumi. Dua benda ni, langit dan bumi. Apa yang berlaku kepada mereka? Okey. Kita lihat pada ayat, kalau kita lihat pada ayat pertama, kita akan tahu langit itu akan terbelah. Pecah dia, terbelah. Kenapa dia terbelah? Sebab dia ikut perintah dari Tuhannya. Bumi pula pada ayat yang ketiga, dia akan menjadi rata. Dia akan keluarkan apa sahaja yang berada di dalam perut bumi itu. Kenapa dia buat macam tu? Ayat 65 memberitahu wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kerana bumi ini dia mengikut arahan dari Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan mereka supaya menjadi rata dan mengeluarkan segala isi kandungannya. Itu pada pembukaannya. Okey. Dua makhluk yang sangat besar, langit dan bumi. Apabila kita baca pada penutup dia, okay, pada penutupan surah Al-Insyiqaq ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ingat tak tujuan surah tadi apa? Tujuan surah tadi, Allah nak bagi tahu bahawa langit ni pun tunduk pada Allah. Bumi ni pun dia tunduk pada Allah, kan? Okay. Jadi, daripada tujuan surah tu, kalau orang faham, kalau orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia takut hari akhirat, maka dekat dunia dia akan tunduk. Tapi kalau ada orang yang sombong, kan, orang yang tak ambil peduli, maka dia akan bernasib buruk di hari akhirat. So, pada penutupan ayat 24 dengan 25 surah Al-Insyiqaq, Allah menceritakan manusia yang tunduk di dunia ini, apa yang berlaku kepada dia di hari akhirat. Dan manusia yang tidak mahu tunduk kepada Allah, apa yang berlaku kepadanya di hari akhirat. Dua maklumat ini
golongan yang tunduk, golongan yang tidak mahu tunduk, apa balasan mereka dapat? Diletakkan oleh Allah pada penutupan surah Al-Insyiqaq. Jadi kita lihat ayat 24 dan ayat 25. Okay. Peristiwa tu maksud dia keadaan, perihal yang berlaku kepada dua jenis manusia. Okay, kita lihat. Allah kata pada ayat nombor 24, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah kata, maka khabarkanlah, sampaikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ada satu jenis manusia, dia akan dapat khabar gembira. Tapi khabar gembira tentang apa? Tentang azab alim yang pedih. Mereka ni siapa? Kalau tuan tak tahu mereka ni siapa, tuan-tuan kena lihatlah ayat sebelum 24. Kalau tuan baca ayat 23 dengan ayat 22, tuan-tuan akan jumpa mereka itu adalah orang kafir yang yukadzibun, yang sentiasa mendustakan. Jadi orang kafir yang tak mau tunduk pada Allah, yang mendustakan wahyu Allah, mendustakan Rasul yang sampai kepada mereka. Mereka ini Allah kata nanti mereka akan dapat berita gembira, tapi berita gembira dengan azab yang pedih. Ayat nombor 25, penutupan surah Al-Insyiqaq. Allah kata, ada manusia dia terkecuali daripada mendapat azab yang pedih. Siapa dia? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan dia telah melakukan amal-amal soleh. Bukan sekadar mereka terselamat daripada mendapat azab yang pedih, bahkan mereka mendapat apa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putus. Maksudnya, sepanjang hidup di hari akhirat, mereka akan mendapat pahala yang berkekalan sampailah bila-bila. Jadi itulah penutupan yang dapat kita pelajari dan kita dapat gabungkan penutupan ini dengan pembukaan bagaimana makhluk-makhluk yang besar seperti langit dan bumi pun boleh tunduk kepada Allah. Maka seharusnya manusia, dia perlu tunduk kepada Allah. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, Allah menerangkan balasannya pada penutupan surah Al-Insyiqaq. Kita teruskan dengan surah yang berikutnya, Suratul Buruj. Al-Buruj bermaksud gugusan bintang. Surah Al-Buruj ni apa tujuannya? Okay. Surah Al-Buruj, kita sedia maklum, adalah surah yang mengandungi 22 ayat. Surah Al-Buruj, kalau kita perhatikan ke semua surah, ke semua ayat dia, kita akan mendapati surah Al-Buruj ini surah yang berbentuk memberikan ancaman. Allah beri amaran kepada siapa-siapa yang memusuhi orang yang beriman. Surah Al-Buruj ni, dia ada satu cerita penggali parit yang telah menghidupkan api-api untuk membunuh, membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka surah Al-Buruj ini adalah surah yang menakut-nakutkan musuh-musuh kepada orang yang beriman.
Kita lihat pembukaan bagi surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ni, kalau kita nak lihat pembukaan dia, kita boleh lihat pada ayat yang pertama. Ayat pertama tu kita dah memang jadi pembukaan lah sebab dia ayat pertama. Ayat pertama ni Allah cerita tentang apa? Ayat pertama ni Allah menceritakan tentang langit. Dia cerita tentang sama. Allah bersumpah dengan wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jadi Allah nak cerita tentang apa? Allah nak cerita sebenarnya adalah tentang langit. Kemudian di langit itu ada apa? Ada al-buruj. Ada gugusan bintang. Okey. Ni kita dapat pada ayat yang pertama. Apabila kita baca penutup bagi surah Al-Buruj, kita ambil ayat last sekali. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-22, kita akan mendapati Allah menyebutkan sekali lagi pada penutupannya cerita tentang langit. Lepas tu situ saya letak tajuk perkara yang ada di langit. Apa dia sebenarnya pasal langit? Maknanya pembukaan tentang langit, penutupan tentang langit. Cuma kalau pembukaan dia menceritakan langit yang mempunyai gugusan bintang. Tapi dekat penutupan Allah kata langit yang mempunyai apa? Fi lauhim mahfuz. Yang berada dalam lauh mahfuz. Sebenarnya ayat 22 ni dia nak sebut tentang Al-Quran yang ada di lauh mahfuz. Tapi kita nak fokus tentang, kita nak lihat kalau pembukaan tentang langit yang mempunyai gugusan bintang, maka penutupan Allah kata langit yang ada dekat situ lauh mahfuz. Kita semua tahu lauh mahfuz ni adalah tempat ditulisnya semua takdir hamba. Takdir kita berada di lauh mahfuz. Okey. Jadi sebenarnya kalaulah orang kata, tadi kata surah ni menakut-nakutkan kepada orang musuh Islam. Macam mana boleh menakut-nakutkan? Okey. Sebenarnya pembuka dan penutup ni Allah nak bagi tahu tentang rahsia langit. Perkara-perkara ada yang ada di langit ni semuanya adalah di bawah apa? Pengetahuan Allah. Allah yang jaga, Allah yang urus. Jadi surah Al-Buruj ni surah yang Allah nak memaparkan perihal keadaan yang ada di langit. Dia panggil Malakatus Sama. Jadi surah Al-Buruj ni sebenarnya surah yang Allah Ta'ala nak mengingatkan tentang kehebatan Allah, keagungan Allah. Yang mana Allah itulah yang menjaga langit-langit. Maka di langit tu ada apa? Ada buruj. Di langit tu apa? Ada lauh mahfuz. Okay, itu satu sudut pembuka dan penutup bagi suratul Al-Buruj. Sebab tuan-tuan kena faham ya, supaya bahawa langit ni dia menyimpan banyak rahsia. Rezeki turun dari langit, azab pun boleh turun dari langit. Semua orang bincang sekarang tentang angkasa. Orang bincang, orang kata nampak planet lah. Semua orang bincang. Jadi langit ni merupakan satu kerajaan yang menunjukkan hebatnya Allah Azza wa Jalla. Okay, selesai tentang surah Al-Buruj. Okay, sekarang kita terus pergi kepada surah Al-Tariq.
Surah At-Tariq. At-Tariq dia merujuk kepada bintang juga. Tapi dia adalah bintang yang sangat menerangi. Bintang ni dia punya terang dia, kalau malam tu gelap dekat langit, dia boleh tembus cahaya dia. Cahaya dia boleh menembus kegelapan tu. Itulah At-Tariq. Okey, siapa yang dah mengikuti modul belajar nama surah telah kita terangkan. Okey. Surah At-Tariq ni surah yang mengandungi 17 ayat. Apa tujuan surah At-Tariq 17 ayat tu? 17 ayat surah At-Tariq adalah surah yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa ilmu Allah ini sangat sempurna. Maknanya Allah nak bagi tahu tak ada yang Allah tak tahu. Tak ada yang Allah itu terlindung daripada sesuatu. Semua Allah tahu. Benda kecil ke, benda besar ke, semua Allah tahu. Allah bagi satu contoh, iaitu bintang At-Tariq. Okay. Jadi, Allah Ta'ala beritahu pada kita lah ilmu Allah, yang Allah tahu semua perkara besar dan kecil, bukan sekadar Allah tahu, tapi Allah lah yang memeliharanya. Okay, itu tujuan bagi surah At-Tariq. Okay, kita tengok dekat pembukaan. Pembukaan surah At-Tariq, jadi saya tak ambil pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, sebab ayat pertama dengan ayat keempat ni memang Allah bersumpah dengan At-Tariq tu. Okey, tapi saya terus ambil kepada isi sumpah. Saya terus ambil kepada jawab sumpah tu. Kita terus ambil kepada apa yang Allah nak terangkan selepas Allah bersumpah dengan langit, dengan Tariq pada ayat 1 sampai ayat 4. Okey, tapi kita nak terus pergi kepada ayat 5 sampai 9. Okey. Ayat 5 sampai 9 ni dia beginilah, pembukaan ni dia tidak semestinya di mesti ayat yang pertama saja. Tapi kita nak tengok topik yang Allah bincangkan. Kalau kita tengok dekat ayat 5 sampai 9, Allah nak cerita tentang macam mana Allah Ta'ala tahu manusia. Allah tahu serba-serbi tentang manusia. Allah ni, kalau dia tahu serba-serbi tentang manusia, maka sudah pasti dia tahu apa manusia buat. Jadi itulah yang Allah nak terangkan dekat pembukaan. Jadi kita kena bacalah ayat 5 sampai ayat nombor 9. Kalau kita baca ayat 5 sampai ayat nombor 9, Allah cerita tentang asal usul kita. Macam mana manusia itu diciptakan, bagaimana tentang air mani yang terkeluar daripada tubuh badan manusia. Allah cerita sumber air mani itu datang dari mana. Allah bagi tahu. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, kalau manusia ini Allah yang cipta dia, Allah Ta'ala tahu dia dari apa, maknanya manusia ini juga Allah Ta'ala boleh kembalikan mereka nanti di hari akhirat. Okay. Cuba kita lihat pada ayat Allah kata yang ke-9 tu. Yawma tublat tharair. Pada hari dizahirkan segala rahsia. Maknanya ayat 5 dan 9 ni kalau kita amati dia betul-betul, sebenarnya Allah Ta'ala ni terkenal sangat kita.
Dia tahu. Sebab apa? Sebab Allah cerita kita. Itu jawapan dia. Okay. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang manusia lakukan. Okay, itu dekat pembukaan. Cuba kita tengok dekat penutupan. Kalau kita pergi dekat penutupan, Allah Ta'ala menerangkan apa yang Allah Ta'ala buat pada manusia yang kafir. Kalau pembukaan Allah kata, Allah Ta'ala tahu manusia ni buat apa. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebut contoh. Kalau Allah dah tahu, Allah buat apa? Ini pada penutup Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Apa yang Allah buat, apa tindakan yang diambil oleh Allah tentang manusia yang difokuskan di sini adalah cerita tentang manusia yang kafir. Ayat 15 sampai ayat nombor 17. Jadi sepatutnya orang kafir, apabila mereka mendengar ayat ini dibacakan, disampaikan, sepatutnya mereka apa? Mereka kena bertaubat. Mereka kena kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab pembukaan dah kata dah. Kan? Allah dah tahu dah kita dari apa, bagaimana jadinya. Maka apa tindak tanduk manusia itu Allah tahu. Maka tindak tanduk orang kafir yang hendak membuat tipu daya, Allah Ta'ala tahu. Jadi kalau Allah Ta'ala tahu tipu daya orang kafir, Allah buat apa? Maka Allah mengambil tindakan memelihara orang-orang yang beriman daripada tipu daya orang-orang kafir. Jadi kita lihat penutupan dia. Allah kata, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu merancangkan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida. Dan aku pula, kata Allah, akan bertindak balas terhadap rancangan jahat mereka, helah mereka. Agenda-agenda yang rahsia tu, kata Allah, mereka rancang, kata Allah, aku ada perancangan khas untuk membalas. Macam mana Allah Ta'ala tahu mereka tu yakidu kaidah? Tengoklah pada pembukaan tadi. Betul kan? Okay. Lepas tu Allah kata, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka Allah Ta'ala kata, tangguhkanlah kebinasaan kepada orang yang kafir ini. Berilah tempoh sedikit masa lagi kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala bagi mereka untuk mereka bertaubat. Tapi Allah telah bagi ancaman dekat diorang. Allah telah bagi amaran kepada mereka dengan turunnya surah Al-Tariq. Lepas itu Allah kaitkan dengan bintang yang tersembunyi. Tapi cahaya dia kalau terkeluar, dia boleh menembusi gelapnya malam. Itulah Al-Tariq. Okey, tuan-tuan, jelas tentang pembukaan dan penutupan bagi surah Al-Tariq. Kita pergi kepada surah Al-A'la. Surah Al-A'la, biasa orang hafal lah surah Al-A'la ni kan. Surah yang selalu baca dalam salat witir sebagainya. Okey, surah Al-A'la, surah yang mengandungi 19 ayat. Okey. Daripada nama Al-A'la. Al-A'la tu maksudnya nama dan sifat bagi Allah yang maha tinggi. Jadi surah Al-A'la ni surah yang mengajak kita semua supaya kita hidup dengan wahyu Allah yang datang dari Allah yang maha tinggi. Allah suruh kita tinggallah dunia ni. Dunia ni rendah kedudukannya. Berbeza dengan wahyu yang tinggi yang datang dari Allah yang maha tinggi. Itulah surah Al-A'la. Maksudnya surah Al-A'la ni surah yang mengajak kita kepada
mengagungkan yang maha tinggi, bukan mengagungkan dunia, tapi kita mengagungkan Allah dengan kita mengagungkan akhirat. Okay. Itu soalan tujuan dia. Okay. Sekarang kita tengok kepada pembukaan. Pembukaan surah Al-A'la ni, Al-A'la ni, tuan-tuan dan puan ya, surah-surah yang ke belakang ni, saya rujuk apa kitab, mereka pun macam tak banyak rujukan yang menerangkan pembuka penutup sebenarnya. Tapi kalau kita baca betul-betul, kita nampak ada sebenarnya pada pembukaan dan penutup tu. Kalau kita tengok pada ayat yang pertama, Allah perintah mensucikan Allah yang maha tinggi kan. Perintah bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah. Maksudnya Allah kata bertasbihlah dengan nama Allah yang maha tinggi. Jadi ayat pertama pembukaan adanya perintah tasbih. Sucikanlah. Apabila kita tengok pada penutupan, kita ambil dua ayat terakhir, kita akan mendapati dua ayat terakhir Al-A'la 18 dan 19 ni Allah cerita tentang kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu. Kita baca ayat dia. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu isu tentang akhirat, isu tentang besarkan Allah. Adalah kitab-kitab terdahulu, kata Allah. Suhufi, lepas tu Allah menyebut kitab-kitab terdahulu tu apa? Allah kata suhufi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa, dan juga Nabi Musa. Okay. Apabila kita menggabungkan maklumat pembuka dengan penutup, maka kita akan mendapati maklumat dia macam ni. Kalau pembuka Allah perintah kita bertasbih, mensucikan Allah yang maha tinggi, maka penutup apabila sebut tentang kitab-kitab terdahulu, maknanya Allah bagi tahu kepada kita perintah bertasbih ni dah lama dah dinyatakan, diperintahkan dalam kitab-kitab terdahulu. Itu gabungan maklumat. Maknanya perintah bertasbih ni bukan dalam ayat Quran je, tapi dalam kitab-kitab terdahulu sudah pun ada maklumat untuk mensucikan Allah wa azza wa jalla. Itulah kombinasi maklumat pada pembuka dan penutup. Kita pergi kepada surah yang terakhir, iaitu suratul Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ni adalah surah yang mengandungi 26 ayat. 26 ayat surah Al-Ghashiyah ini tujuan dia apa? Surah Al-Ghashiyah ini daripada nama Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ini sebenarnya adalah yang menyelubungi. Dia kaitan dengan hari akhirat. Tapi sifat hari akhirat itu adalah hari yang menyelubungi. Menyelubungi apa? Menyelubungi manusia dengan pelbagai kedahsyatan. Kita kalau sekarang kita melalui banyak benda-benda dahsyat, dia tak sama dengan di hari akhirat. Di akhirat lagi dahsyat, lagi ngeri, lagi takut. Itulah maklumat yang nak ditekankan dalam suratul Al-Ghashiyah.
Tapi kita bukan nak bincang sinopsis ayat, dan kita bukan nak belajar tafsir ayat satu persatu, tapi kita boleh melihat secara pantas, boleh melihat secara keseluruhannya dengan kita melihat pembuka dan penutup. Jadi apabila kita baca dekat pembuka, kita ambil ayat yang pertama, Allah memberitahu tentang hari kiamat, tentang Al-Ghashiyah. Jadi ayat pertama, pembukaan surah Al-Ghashiyah ini, Allah menyebut tentang berita mengenai hari kiamat. Lepas tu kita akan jumpa Allah kata, Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada engkau berita tentang Al-Ghashiyah, tentang hari kiamat. Okay, jadi ayat pertama cerita tentang kedatangan hari kiamat ini. Okay. Apabila kita baca dekat penutup, kita akan mendapati penutupan mengulangi apa yang dibincang pada ayat yang pertama. Bukan mengulangi itu, maksud dia menambahkan lagi maklumat. Kalau pembukaan mengatakan berita tentang hari kiamat itu, dekat penutupan ayat 25 dan 26, Allah menerangkan berita hari kiamat itu kenapa dia datang. Kenapa perlu ambil tahu? Apa tujuan didatangkan hari kiamat itu? Jadi kalau kita baca ayat 25, kita akan jumpa inna ilaina iyabahum. Allah kata sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Macam mana nak kembali? Al-Ghashiyah. Akan kembali pada hari yang diselubungi dengan pelbagai kedahsyatan. Maknanya hari kiamat ni tujuan dia apa? Adalah tujuan tempat manusia akan kembali bertemu dengan penciptanya yang telah menghantar dia berada dekat muka bumi. Kemudian kalau dah kembali kepada Allah, apa yang berlaku? Thumma inna alaina hisabahum. Allah kata sesungguhnya kamilah yang akan menghisap mereka semua. Jadi rupa-rupanya dekat pembukaan tu Allah kata, dah sampai ke dekat kamu tentang Al-Ghashiyah ni? Kenapa penting sangat berita tentang Al-Ghashiyah ni? Mestilah penting, penutup kata, sebab Al-Ghashiyah ini adalah hari kita akan kembali kepada pencipta. Maka apabila kita kembali kepada pencipta, maka ketika itulah Allah Ta'ala akan membuat penghisapan ke atas kita. Apa yang Allah nak hisap kepada kita? Kita boleh ambil balik maklumat daripada surah sebelum ni. Kalau kita ambil daripada Al-A'la kan, Allah akan hisap kita. Adakah kamu telah mensucikan Allah? Mensucikan Allah ni dia besarlah makna dia. Lepas tu dekat surah At-Tariq, kalau kita ambil balik maklumat, Allah kata, kalau kamu, Allah bagi tahu macam mana Allah hisap. Allah kata, Allah Ta'ala tahulah. Korang ni manusia. Apa kamu dah buat? Kan sebab surah Tariq kan tentang ilmu Allah. Allah kata, kami akan hisap mana-mana tipu daya orang kafir dulu. Kalau kita gabung dengan surah Tariq. Apabila kita masuk dekat suratul Buruj, Allah akan hisap. Oh, kamu nilah yang telah menyeksa, membunuh, memusuhi orang-orang beriman. Dulu dekat dunia telah diberi ancaman kepada kamu. Okey. Apabila gabung pula surah Al-Insyiqaq, kan, Allah memberitahu hasil
kenapa kamu dapat berita gembira azab yang pedih? Allah Ta'ala kata semua itu hasilnya daripada kamu telah dilakukan penghisapan. Kelas tuan-tuan. Okay. Kalau kita gabung dengan surah Al-Mutaffifin, kita akan menjumpai ada manusia yang dihisap ini, mereka mendapat wailun. Jadi itulah sedikit sebanyak ringkasan yang dapat saya terangkan pada pembuka dan penutupan bagi surah yang telah pun kita bincangkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okay. Saya buka, kalau ada mana-mana persoalan, tuan-tuan ada persoalan, boleh ikuti dengan baik. Boleh Ustaz, Alhamdulillah. Okey. Kalau tiada apa-apa persoalan, insya-Allah kita jumpa sekali lagi pada minggu hadapan. Ya, kita akan bermula dengan surah Al-Fajr sehinggalah kepada masuk kepada surah Al-Lail. Okey. Mungkin ada perbezaan sikit nanti pada minggu depan pendekatannya, sebab dia surah ni apabila lagi dia pendek, ayat dia sebenarnya sangat suka nak tengok pembuka dan penutup. Tapi kita guna kaedah yang satu lagi nanti, kita akan membahagikan dia kepada, kita akan bagi dia kepada dua. Bahagian satu, bahagian dua. Nanti kita akan sebut macam mana cara dia pada minggu yang berikutnya. Jadi, kita sama-sama memohon taufik dan memohon hidayah taufik dari Allah, mohon rahmat dari Allah, supaya Allah sentiasa memberikan kita ruang, peluang untuk kita dapat mendalami ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Jadi mohon maaf, salah silap, kekurangan dan kelemahan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.